InsyaAllah sebelum kita mulakan kelas, mari kita sama-sama membaca salawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. So insyaAllah kita continue subjek sains. Hari lepas kita dah belajar tentang daya ni. Dia ada tolakan dan ada juga tarikan. Okey, apa maksud tolakan? Maksudnya kita membuat daya tu yang menyebabkan sesuatu objek tu berhenti bergerak kan. Maksud daya tolakan tu daya tolakan tu menyebabkan objek tu akan menjauhi dari kita sebabkan kita tolak benda tu. Kemudian kalau tarikan pula adalah sesuatu yang kita menggerakkan objek mendekati kita. Itu tarik. Kalau tolak, macam kita tolak pintu tu jauh dari kita. Kalau kita tarik, pintu tu akan mendekati diri kita. Okey, so ini kita yang lepas kan kita buat kita ada belajar tentang tolakan dan tarikan. Ni ada antara contoh-contoh yang kita dah belajar pada bulan lepas. Okey, ni sikit komik ya yang kita dah baca pada bulan lepas. Okey. Ingat lagi tak? Aizil Afan? Ingat. Okey, bagus, very good. Okey, so insyaAllah sekarang ni kesan daya ada 3. Yang pertama, ada 2. Yang pertama, dia mengubah bentuk objek secara sementara. Kita kenakan daya, tetapi objek tu kalau kita tekan, dia penyek. Kalau kita lepas, dia kembali bentuk asal. Tapi ada satu objek tu yang kita kenakan daya. Bila objek tu kenakan daya, dia terus berubah secara kekal, tetap. Dia tak kembali kepada bentuk asal balik. Contoh, tin. Bila kita kenakan daya kat atas tin tu kemek terus. Kalau gelas, dia pecah. Okay, kalau kertas, kita kenakan daya, tolakan tarikan, terus koyak. Dia tak akan kembali kepada bentuk asal. Apa nama dia? Bentuk objek tu tidak kenyal. Tidak kenyal. Okey, kalau objek tu mengubah bentuk objek secara sementara. Kalau daya tu menyebabkan dia akan mengubah bentuk objek itu secara sementara, itu dipanggil objek tu adalah kenyal. Ya, betul. Objek tu adalah kenyal. Okey, seterusnya kita daya juga kita boleh menyebabkan daya boleh mengubah kelajuan objek. Sebab apa? Okey, bila daya tu kuat, maka objek akan bergeraklah laju. Okey, kalau kita sepak, contoh sepak bola macam kat bawah ni. Kita sepak bola kan. Bola tu akan pergi jauh tak? Kalau kita sepak dengan bertenaga. Bola tu akan pergi jauh kan. Dan bola tu akan pergi dengan laju sekali. Okey. Kalau kita slow je sepak slow je, agak-agak bola tu laju tak ataupun slow? Bola ni akan slow kan. Okey. So dengan daya kelajuan objek pun akan mengikut kepada daya yang dikenakan. Okey, kemudian mengubah kelajuan objek yang bergerak, kemudian mengubah arah pergerakan objek. Dan daya juga akan menyebabkan pergerakan objek akan mengubah arah. Okay, contoh, kita lambung bola. Bila kita lambung bola ke depan, dia akan mengubah arah yang baru. Daripada atas, dia akan ke bawah. Okey? Dan daripada atas dia terima. Bila kita buat lambungan, maka dia akan bergerak ke arah yang baru. Okey? So ingat, daya akan menyebabkan kelajuan dan juga arah objek berubah. Okey? Faham tak sekarang ni untuk daya? Daya dengan daya secara basic, asas
asas bagi daya. Faham ke? Ada soalan? Tak ada Okey. So sekarang ni kita masuk kepada daya geseran. Okey, daya geseran, apa yang menyebabkan daya geseran berlaku? Okey. Aidil, apa yang menyebabkan daya geseran berlaku? Okey. Daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu. Hello, Ustaz. Hello. Okey. Okey. Tengok tak? Okey. Soalan ni. Okey. Okey Aidil. Cuba Aidil baca Aidil. Daya geseran. Daya geseran adalah daya yang terhasil. Apa tadi? Apakah maksud daya geseran? Daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Maksudnya dia mesti menyebabkan dua objek. Kalau satu objek, dia akan menyebabkan geseran tak? Objek, kalau satu objek akan menyebabkan geseran tak? Satu objek tak. Dia kena dua objek. Mesti dua objek. Okey, bagus, very good. Contoh. Lagi satu, sentiasa. Macam mana dia punya pergerakan? Arah pergerakan? Menentang arah pergerakan objek. Menentang arah pergerakan objek. Lagi? Menyebabkan pergerakan sesuatu objek menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Okay, apa faktor yang mempengaruhi daya geseran? Antaranya adalah jenis permukaan dan juga jenis jisim objek. Okey, kalau permukaan, daya geseran yang lebih besar. Okey, kalau bola bergerak lebih perlahan pada permukaan yang kasar. Okey, cuba tengok Kalau lah jalan bertar kasar kan, bola akan bergerak dengan lebih perlahan daripada lantai bersimen. Lantai bersimen, licin. Objek berat menghasilkan daya geseran yang lebih besar. Okey, betul. Okey, bola akan bergerak dengan lebih pantas pada permukaan yang licin. Yang tak ada yang tidak ada rintangan ataupun yang tidak ada halangan. Contoh, jalan bertar ni, jalan kasar kan. So kasar tu yang menyebabkan rintangan kepada bola tu. Dia lah menyebabkan bola tu bergerak lagi lambat, perlahan. Okey. Kerana apa? Daya geseran yang lebih besar. Okey, kalau lantai licin, dia tak ada rintangan, maka daya geseran dia kecil. Bila daya geseran kecil, maka senang tak bola tu bergerak. Bola tu akan bergerak dengan lebih pantas daripada bola bergerak melalui jalan yang permukaan kasar. Okey, kemudian jisim objek. Kalau jisim objek berat, apa yang berlaku? Aidil? Okey, kalau berat objek tu, maka dia akan menghasilkan geseran yang lebih besar. Sebab selain dia bergerak, dia juga membawa beban. Okey, bila dia membawa beban yang besar, maka beban tu yang menyebabkan daya geseran tu berlaku. So bila lagi berat, maka daya geseran akan lebih besar. Kalau ringan, kalau jisim ringan, bila dia bergerak, daya geseran dia akan lebih kecil. Faham tak, Aidil? Okey. So objek ringan akan menghasilkan daya geseran yang lebih kecil. So kalau objek tu ringan, kemudian jenis permukaan yang licin, agak-agak dia lebih laju tak objek tu bergerak? Dah lah ringan, lepas tu permukaan pula licin, agak-agak laju. Lebih laju, ya. Okey, bagus, very good. Okey, sekarang ni apakah cara menambahkan daya geseran? Membuat permukaan lebih kasar. Okey, cara menambahkan daya geseran yang pertama, menggunakan pelapis anti gelincir. Yang ni.
Pelapik artificial. Selalunya jumpa kat mana ni? Dekat Nak apa ni, bilik air. Dekat betul. Supaya kita masuk dia tak bergesel. Kan dia tak lari kan. Kalau kita tak letak benda ni agak-agak kita mudah tak untuk kita jatuh. Mudah kan? Okey. Khalis kejap ya Khalis. Sebentar ya Khalis. Okey. Okey, kalau selain daripada tu, kita guna apa lagi untuk menambahkan daya geseran? guna sebuk kapur magnesium karbonat. Untuk menambahkan daya geseran. Ini aplikasi dekat industri lah. Contoh, kita nak pernah tengok tak orang angkat berat? Orang yang bersukan angkat berat atau dia nampak dia celup tepung kan? Celup macam tepung tu macam kalah putih. Itulah magnesium karbonat. Bila atlet dia guna tepung tu, magnesium karbonat tu, okey, maka geseran dia dengan penyumbang berat tu akan lebih meningkat supaya dia dapat angkat pemberat lagi grip betul. Okey, seterusnya tambah daya geseran yang tadi adalah cara nak menambahkan daya geseran. Bila menambahkan daya geseran, objek tu dia akan bergerak slow. Dia lambat nak tergelincir. Membuat corak pada suatu permukaan. Contoh, tayar dia mesti ada bunga. Corak lagi banyak menambahkan daya geseran. So bila tayar tu tinggi daya geseran, maka dia laju tak bila dipandu. Tayar tu akan bergerak laju tak? Dia akan lebih cepat tergelincir tak? Lagi cepat tergelincir. Tak. Dia takkan lagi tercepat tergelincir sebab lagi tak gelincir, lagi tak sebab tergelincir. Apa? Okey, bagus. Sebab apa? Sebab daya geseran tinggi. Sebab geseran lagi tinggi. Bila lagi tinggi, dia tidak akan mudah tekan. Betul, dia akan lagi tekan ke atas permukaan. Dia lagi tak licin. Lagi tak licin, bagus. Very good. Okey, kalau membuatkan orang yang pakai kasut yang lagi banyak corak pada permukaan, maka lagi tinggilah daya geseran dia. Maka itu tak dia terjatuh, tergelincir. Tidak mudah. Kalau kita pakai slipper Jepun ataupun slipper yang permukaan dia kosong, mudah tak kita nak tergelincir? Mudah tak? Kalau kita pakai slipper yang tak ada corak dekat permukaan slipper tu, mudah tak kita nak tergelincir? Mudah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau slipper yang licin, tak ada corak. Corak tu dia geseran lagi tak ada corak, geseran lagi kecil. Betul. Tak ada corak, geseran kecil, maka ia menyebabkan orang yang pakai kasut licin tu mengalami mudah tergelincir. Okey. Kemudian membuat alur pada tangga eskalator. Okey. Kan pernah lalu kan tangga eskalator kan? Pernah. Apa yang berlaku? Apa yang ada pada eskalator tu? Ada corak. Corak. Kalau ada corak, mudah tak kita nak tergelincir dekat bila naik eskalator? Jatuh tergelincir ke belakang ke? Sebab apa? Sebab corak tu geseran lagi kecil. Okey, kalau bercorak, geseran lagi besar. Okey, akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan dia tak licin. Akan menyebabkan tidak licin dan tidak mudah untuk jatuh lah. Okey? Tidak mudah tergelincir. Sebabkan permukaan tangga eskalator tu ada corak. Okey? Okey, seterusnya. Kat sini
cara mengurangkan daya geseran. Yang tadi cara nak tambahkan daya geseran. Kenapa? Kalau kita tambahkan daya geseran, objek tu akan lagi lambat kan? Lambat bergerak. Dia akan mengurangkan objek tu untuk mengurangkan kelajuan objek. Bagus, mengurangkan kelajuan objek dan juga dia mengurangkan objek tu daripada tergelincir. Okey, tapi kalau nak mengurangkan daya geseran akan menyebabkan apa? Mengurangkan daya geseran akan menyebabkan objek tu laju tak? Objek tu akan bergerak dengan lebih laju sebab dah kurangkan daya geseran. Okey, faham? Aidin, Afan. Okey. Sekarang cara nak mengurangkan daya geseran contohnya kita letak apa? Okey, bagus. Kita alaskan dengan berbola. So bila ada berbola ni dia akan menyebabkan berputar dengan lebih laju, senang nak bergerak. Contohnya penggolek pun sama. Kemudian menggunakan roda atau gandar. Okey. So bila menggunakan roda, objek akan bergerak dengan lebih laju. Okey, kemudian meletakkan gris supaya dia akan mengurangkan daya geseran supaya dia senang nak tutup dan buka. Sama juga pintu, letakkan gris dekat engsel. Menggunakan cushion udara. Okey. Kenapa menggunakan cushion udara ni? Kenapa? Menggunakan cushion udara untuk mengurangkan daya geseran. Okey, kalau guna cushion yang kekabu, dia akan menyebabkan daya geseran dia tinggi dan menyebabkan kurang selesa. Tapi kalau menggunakan cushion udara ni, dia akan lebih selesa lah sebab kita duduk, dia akan ikut dia akan ikut objek tu lah. Dia akan ikut bentuk kita. Okay, kemudian menggunakan tepung asid borik. Pernah main carrom? Okay. Pernah main carrom? Carrom? Carrom yang ada nyentik tu. Nyentik tu. Okay. Okay, bagus. Very good. Idea Afan. Tapi pernah tak tengok orang tabur tepung? Sebenarnya tepung tu adalah asid borik. Okay. Sama juga macam nak main apa-apa yang nak untuk melembutkan permukaan, kita menggunakan tepung asid borik supaya permukaan tu kurang daya geseran. Bila kurang daya geseran, objek yang lalu dekat atas permukaan tu akan bergerak dengan lebih laju ke lebih perlahan? Lebih perlahan. Bila permukaan tu letak asid borik, dia akan menyebabkan daya geseran rendah. Maka objek yang lalu dekat atas permukaan yang telah diletakkan oleh asid borik tu, objek tu akan bergerak dengan lebih laju ke atau lebih perlahan? Idea apa? Perlahan ke atau laju? Lebih laju. Sebab lagi kurang daya geseran. Kurang daya geseran. Ya, betul. Very good. Okay, so cuba tengok dekat sini. Ada beberapa kebaikan dan keburukan daya geseran dalam aktiviti seharian. Nampak ke? Nampak. Menggunakan asid borik. Bukan. Dapat tengah tu je cara mengurangkan daya geseran. Okay, ni yang gambar raja seterusnya. Tak nampak Tak. Okay. Okay, nampak ke? Okay. Dekat sini ada beberapa contoh daya geseran. Antaranya yang boleh kita aplikasi, antaranya kita contoh membolehkan kita menggesek mancis. Itu pun menggunakan daya geseran. Kalau tak ada daya geseran, mancis tu tidak akan menyala sebab dia tidak ada daya geseran. Kemudian membolehkan bulat beluncas kan pokok ni berkekal pegun pada kedudukannya sebab dia sebab apa? Sebab permukaan pokok ni licin ke kasar?
kasar kan? Maka Ah, ulat bulu ni dia tidak akan senang jatuh lah, sebab dia bergerak dekat atas permukaan yang kasar. Kalau tak cicak jatuh, ulat bulu jatuh kat pokok sebab permukaan licin. Kalau permukaan pokok tu licin lah. Okay, lelaki dapat mengetuk paku ke dalam dinding. Ini pun daya geseran. Bila daya geseran dikenakan, maka ini adalah daya apa ni? Tarikan ke ataupun daya tolakan? Daya tolakan. tolakkan. Okay, geseran boleh menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi. Okay, contohnya apa? Nak potong pokok. Nak menggeserkan Betul tu bergeser kat kayu tu. okay, maka yang datang bunyi tu daripada mesin tu. Okay, yang lain meningkatkan perbanyakan apabila objek yang perlu diganti dengan yang baru. Bila ini adalah antara keburukan lah. Kalau keburukan dia, contohnya ni kan daya geseran tayar kan, ataupun daya geseran yang ada dalam ni banyak bergerak kan, mesin banyak bergerak. Bila mesin banyak bergerak, dia nama haus. Bila haus, dia burn out, maka kena servis lah. So duit pun bertambah, yang dikeluarkan pun bertambah. Kemudian boleh merosakkan bahagian mesin yang sensitif. Contohnya atas sebagainya lah. So boleh tengok dekat sini. Okay, antara pelbagai kebaikan dan keburukan mengenai daya geseran. Okay, contohnya boleh menggenggam pensel sewaktu menulis, kemudian boleh menggerakkan bola sewaktu bermain bola. Okay, kemudian kalaulah tapak kasut licin, akan senang jatuh. Senang jatuh. Sebab apa? Daya geseran tinggi ke rendah? Rendah. Bagus. Kemudian boleh menanjangkan pisau. Okey, daya geseran. Kemudian boleh mengeluarkan bunyi-bunyian melalui alatan muzik. Kemudian apa ni? Boleh apa ni? Memegang objek dengan cekaman. Okey, bila memegang objek dengan cekaman nak buka air tu, maksudnya dia ada tolakan dan tarikan. Daya tolakan dan daya tarikan. Okey, so sampai sini saja Ustaz rasa. Ini sampai daya geseran. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk tekanan udara pula. Okey, tapi kita habiskan boleh ke tekanan udara ni? Okey, tekanan udara, cuba lihat kat sini. Dia punya jarak antara zarah-zarah ni jauh ke dekat? Kalau kita tengok zarah udara ni, partikel-partikel zarah antara zarah udara ni dia jauh tau, sebab zarah-zarah udara dalam suatu bekas sentiasa berlanggar antara satu sama lain dan juga ini bekas, menyebabkan tekanan udara. Tekanan udara dalam bekas tertutup meningkatkan apabila zarah dalam bekas tersebut bergerak cepat dan berlanggar lebih kerap dengan dinding bekas berkenaan. Okey, so nanti Ustaz akan sambung udara pada minggu depan ya, InsyaAllah. Boleh ke Aidil, Afan, Ziyad, Hajjaj? Boleh. Okey, so insyaAllah setakat itu saja. Ada soalan? Tak ada. Okay, very good. Okay, so insyaAllah sampai sini saja. Yang mana baik itu semua datang dari Allah, dan segala kekurangan kelemahan itu semua datang dari Allah juga melalui Ustaz. Dan Ustaz minta maaf atas penyampaian Ustaz yang kurang dari segi penyampaian Ustaz lah. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan untuk subjek sains, dan kita akhiri kelas kita dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye semua.